Wanita hari ini. Selamat Hari Raya. Lagu dasar retro bulan mulia di hari Lebaran dengarkan santapan baru untuk semua generasi. Lagu Aidilfitri ini dari hati untuk muda-mudi. Sekelip mata sebulan berpuasa, kelihatan adik abang sibuk raikannya. Ketupat lemah rendang dan apa saja letupan bunga api ketawa sungguh meriahnya. Tenangnya hari ini kita bersama. Mari menceriakan dengan hati yang girang. Marilah kawan, marilah semuanya. Selamat Hari Raya buat semua. Selamat Hari Raya Aidilfitri mulia. Ulurkan tangan tanda kemaafan sesama kita. Tersenyum riang si kecil menikmat suasana yang indah. Miskin kaya, tua muda, raih bersama. Mari menceriakan dengan hati yang girang. Marilah kawan, marilah semuanya. Selamat Hari Raya buat semua. Selamat Hari Raya Aidilfitri mulia. Di Hari Raya mulia bersama sanak saudara. Di hari berbahagia ini, hari mulia Aidilfitri. Selamat Hari Raya untuk semua. Selamat Hari Raya Aidilfitri mulia. Selamat Hari Raya untuk semua. Selamat Hari Raya Aidilfitri mulia. Yeah. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan batin daripada Rough Edge kepada WHI Wanita Hari Ini TV3. Yeah. Itu dia kumpulan Rafiq dengan lagu raya mereka yang terbaru iaitu Riang Ria Raya membuka tirai Wanita Hari Ini pada 8 hari bulan Jun, Fatin, bersama kami berdua sekali lagi dan kami harapkan anda semua dalam keadaan yang sihat-sihat sahaja dan terus bersama kami sepanjang 1 jam ini. Bercakap mengenai 8 Jun hari ini, kami seluruh kru Wanita Hari Ini ingin mengambil kesempatan untuk merafak sembah atas keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah hari ini. Dan sentiasa kami harapkan yang tuanku sentiasa dilindungi, dipanjangkan umur dan sentiasa kekal sihat. Dan jangan lupa untuk hari ini bersama dengan rakan kita Hawa Rizwana Rizwan dalam eksklusif Dirgahayu jam 6.30 petang ini di TV3. Okey, baiklah Fatin, dan bukan sahaja hari keputeraan yang Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong, semalam yang amat berhormat Perdana Menteri kita telah mengumumkan sesuatu yang amat menggembirakan sebenarnya. Yang boleh menceriakan hari kita sebenarnya. PKPB kini digantikan dengan PKPP, Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan, yang di mana ada banyak kelonggaran. Betul. Yang saya rasa yang paling utama yang menggembirakan ramai orang adalah yang sudah boleh merentas negeri yang tak sempat nak menziarahi ibu bapa di kampung, bolehlah menziarahi. Tapi ingat, kita harus jaga SOP yang disarankan oleh kerajaan. Okey, dan kini kita bersama dengan kumpulan Rafiq dengan lagu terbaru mereka Riang Ria
Raya. Selamat Hari Raya. Warna-warni ceria. hari Ya. ni. Selamat Hari Raya. Ada kuning, biru, hijau, merah. Memang tone mood raya lah ya. Bukan dia tak ada lah. Husin tak dapat. Ah, Ya, ya, dan kita Hussein bersama tak dengan dapat. Zain, saya Azan dan juga Kat. Sihat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, jadi kami nak tahu mengenai lagu Riang Ria Raya ni. Raya tahun ni anda punya riang dan ria macam mana? Riang Raya Rafiq. Riang saja. Wow, banyak riang dia. Boleh kongsikan mengenai lagu anda yang saya kira baru 2 minggu ya dibuat naik di Actually, YouTube. kami keluarkan lagu ni, maksudnya dikeluarkan bagi orang dengar Malam Raya. Oh, Okey. Memang nak buat elemen surprise ke macam mana untuk besok tu Hari Raya? Elemen nak menyiapkan kerja. Sebenarnya lagu ni sebenarnya dah start rekod sikit. Kita nak ke depan sikit? Sebelum Ya. PKP dilancarkan. Maknanya dalam bulan Februari macam tu, tapi tak sempat nak habiskan. So kita ada PKP masa tu. So lepas PKP baru kami dapat settlekan semuanya. Okey. Maksudnya sememangnya dah ada idea. Ni bukan idea last minute ke apalah untuk lagu raya anda ni. Okey, lagu ni sebenarnya diadaptasikan balik daripada dulu kita pun pernah buat. Kita orang buat pun saja projek-projek biasa je untuk tribute kan. So lepas tu, why do we use this? Kita buat chorus yang baru. So Mood come up with a new chorus. Okey. Lepas tu kita start Record record lah. dan buat arrangement yang baru. Mood-mood yang lain. Kita rasa dah sesuai lah mood ni pasal tahun ni raya lain sikit kan. Betul. Jadi kalau kita boleh ceriakan keadaan, kita boleh hype up kan. Jadi kita rasa lagu ni sesuai lah. Even video clip dia pun kami cuma boleh shoot kat studio, tak boleh shoot di luar. Betul. Sebab masa tu dengan PKPB kan. Ya, betul. Tapi saya kira memang ramai artis yang keluarkan lagu tahun ini, terutama during PKP ini, ramai ada memori lah kan. Memori berlainan sikit. Video klip pun bila kita tengok ada buat dalam rumah, dalam studio saja. Mungkin anda boleh kongsikan cabaran lah bila nak buat lagu dalam studio saja. Sebenarnya memang masa untuk berkarya pun masa PKP. Sebab kita kat rumah tak buat apa-apa. Buat lagu ataupun buat kerja lain selain daripada buat biskut. Oh, ada buat biskut juga. Sebelum masak ramai lah masa betul. PKPB ni. Ya, sebelum ni saya tengok ada few groups yang saya memang respect lah. Internationally dia orang record, contoh seorang kat UK, seorang dekat US, seorang dekat France. Dia orang buat harmony group. Semua rekod masing-masing. Ni sebelum PKP. Jadi waktu PKP ni dia orang nak sifu. Nah, kita sekarang ni baru Inspirasi try. dari diorang lah. Kita try memang susah. Ya. Macam alamak, suara tak kenalah engkau kita sebab kita rekod di tempat lain-lain dengan kualiti bunyi yang tak sama semua. It was very hard actually. Kita tak biasa dengan bunyi yang yalah kita nak perfect. Kalau boleh semua bunyi macam live macam tu kan. Kalau boleh rekod masa tu juga kita betulkan. Yang ni dah hantar, aku kena buat balik. Kau boleh tak buat balik? Kena patah balik buat rekod. Banyak kerja dia pergi balik. Jadi memang time consuming lagi lah compared tu dengan kita biasa buat. Tapi kalau kita tengok untuk lagu ni, mungkin peminat-peminat Rafiq macam rindu dapat balik inspirasi ataupun Rafiq yang dulu. Ya, legend lah Rafiq. Ada rasa macam tu tak? Ada. Petik-petik jari kan. Kita orang sepatutnya ada konsert sebelum PKP tu. So kena postpone. Kan Zin? Patutnya 23 Mac hari tu. Okey. Tapi PKP mula 18. So tapi sebelum 18 tu, sebelum PKP di-announce, kita orang dah nampak benda ni dah tak boleh ni. So kena announce. So akan postpone ke date yang kita tak tahu lagi. Okey. Tapi apapun kalau kita lihat lagu Riang Ria Raya ni, outcome dia memang mendapat sambutan yang bagus saya kira. Alhamdulillah. Dan ceria lah. Mood raya tu memang penting dalam lagu tu kan. Tapi saya nak tanya juga, 5 orang macam rasa tak compete. Sin bagaimana sebenarnya? Sin dia banyak sangat urusan dia. okey. Alhamdulillah masa PKP ni dia banyak buat jadi advisor untuk Finas. Lepas tu ada macam-macam lagi lah dia buat. Bukan Cuma hari ni dia memang patutnya dia bersama tapi dia tak dapat bersama pagi ni. So hari ni Rafiq pertama kalinya bersama di luar. Betul?
Boleh katakan betul lah. Antara beberapa hari sebelum ni. Okey. Dan mungkin peminat Rafiq nak tahu, lepas lagu raya ni, ada tak lagu Rafiq yang seterusnya yang dalam mungkin proses pembikinan? Sebenarnya lagu ada banyak. Ada banyak. Boleh buat album baru dah. Boleh. Cuma nak keluarkan tu kita kena buat strategi yang baru sebab dah jadi yelah budak-budak muda sekarang ni dah lain sikit. So kita tengah cari apakah single yang patut kita keluar. Ada few songs dah rekod. Cak Cilut kita lompat tak tahu mana tu. Okey. Maksudnya ada surprise yang besar lah untuk peminat Rafiq selepas ni. Ada album katanya. Dah boleh buat album lagu. Sebenarnya dah katakan 70% dah siap dah. Okey, wow. Tapi sebab PKP so kami tak dapat nak siapkan. Tapi ni Ada hikmah dia ada lah. hikmah. Boleh fine tune lah. Okey, untuk peminat yang mungkin nak tahu perkembangan Rafiq, di mana mungkin diorang boleh dapatkan? IG kita orang Rough Edge. Lepas tu FB pun Rough Edge. Instagram pun, RUFFEDGE Rough Edge. Facebook page pun Rough Edge. YouTube pun Rough Edge. YouTube pun Rough Edge. Tapi YouTube belum betul-betul ni lagi lah. Dah ada Baru nak start. TikTok tak ada. dah ada lama cuma kita tak betul-betul melayan Tak YouTube. aktif memang tak lagi ada lah. TikTok tak ada. TikTok Okey. buat masa ni belum ada lagi. Okey, tapi saya kira tipu lah kalau tak ada orang, ada orang kata dia tak kenal Rafiq. Semua orang kenal Rafiq. Saya kecil lagi masa tu. Anda bolehlah mendengar lagu terbaru mereka Riang Ria Raya di YouTube dan platform digital yang lain. Okey. Tapi kalau macam untuk Riang Ria Raya ni kami ada collaboration dengan Luncai Mas Okey. Berhad. So YouTube lagu Riang Ria Raya ni akan berada di YouTube Luncai Mas. Okey. Boleh tengok kat Luncai Mas Berhad. Okey, kita nak bersama dengan Azan dan juga Kat sebentar nanti. Tapi kita nak tanya dekat saya dengan Zain. Cemburu tak sebenarnya? Cemburu macam mana? Kuat cemburu tak? Cemburu tak? Saya tak tahu, tak sure. Tengok keadaan, Alamak, betul ke? Boleh percaya? tapi buat masa ni macam belum ada cemburu tu lagi. Tapi orang selalu cemburu kat engkau lah. Oh, orang selalu cemburu kat awak. Tak tahu, saya tak tahu nak react macam mana. Dia tengok hati. Kalau hati tu secure, insyaAllah tak cemburu. Okey, Dura dah beri jawapan yang orang kata diplomatik. Kita nak tahu jawapan Kat dan Azan sekejap sahaja lagi bersama dengan dua orang tetamu yang lain. Kita berehat sebentar, kembali selepas ini. Yeah. Wanita hari ini. Kembali lagi dalam Wanita Hari ini seperti yang kami ada cakap sikit mengenai cemburu tadi kepada kumpulan Rafiq Sugi. Topik hari ini, cemburu belum tentu sayang. Macam Sugi sendiri, selalunya cemburu tu ke arah mana? Saya biasa cakap kat diri saya ni tak kuat cemburu. Tapi mak saya selalu cakap saya ni kuat cemburu. Anak bongsu kan? Anak bongsu lah. Mungkinlah mak saya nampak yang saya cemburu bila ada anak orang lain cuba rapatkan diri dengan mak saya kan. Tapi itulah kasih antara ibu dan anak membuatkan seorang anak cemburu. Betul. Tapi ada pula dalam pasangan ada orang cemburu, bersama kawan ada yang cemburu. Cemburu ni nak tak nak semua orang merasainya. Betul. Perasaan yang normal untuk semua orang. Tak normal kalau kita tak rasa cemburu. Dan untuk membincangkan topik kita pada hari ini, cemburu belum tentu sayang ni dengan lebih mendalam, kita bersama dengan Shakila Khuriri di sebelah sini. Sihat? Makin sihat. Raya okey? Raya okey-okey je lah. Okey je lah. Okey lah. As long okey lah. Iyalah. Dan kita bersama dengan Azan dan Kat daripada kumpulan Rafiq. Sekali lagi. Dan di hujung situ Fatin. Yang paling istimewa saya dah lama dia tak datang sini kan. Encik, kita bersama dengan Encik Midris iaitu perunding motivasi. Macam mana Raya? Sihat ke? Raya alhamdulillah okey. Sihat tu itulah sedang usaha dengan baik. Dibawa mood raya ya dengan baju yang cukup ceria colournya. Okey. Kita dah perkenalkan tetamu-tetamu kita, tapi sebelum kita nak dengarkan apa kata tetamu kita Fatin, kita nak dengar dulu. Kata orang ramai, agaknya siapa antara lelaki dan perempuan mana lagi perasaan cemburu tu lebih kuat. Kita saksikan. Kalau berpasangan, semestinya lelaki lebih kuat cemburu lah. Dia rasa takut orang rampas orang yang dia sayang. Wanita. Punca mungkin dari kurangnya kepercayaan. Perempuan lebih kuat cemburu dan adik-beradik sebab dia nak lebih perhatian dan dia rasa tuan puteri di kalangan adik-beradik. Punca cemburu ialah tak boleh menerima layanan yang ada daripada orang lain. Contoh dalam situasi hubungan adik-beradik,
Biasanya anak lelaki dia akan cemburu dengan adik-beradik perempuan bila adik-beradik perempuan dia rapat dengan ayah. Dekat tempat kerja ni selalunya perempuan lah yang selalu cemburu. Tambah-tambah lagi kalau dia pekerja sini. Dia macam tak boleh tengok orang tu lebih daripada dia. Perempuan ni cemburu sebab dia kurang perhatian ataupun dia kurang keyakinan diri. Lelaki pula dia relax. Tak ada perasaan cemburu antara staf ni sangat. Perempuan ni lebih cenderung kepada berasa cemburu terhadap seseorang. Kawan-kawan saya yang bekerja dalam pelbagai industri, mereka sering bercerita cemburu di tempat kerja wujud apabila ada ketidakadilan di tempat kerja. Biarlah ketidakadilan daripada segi gaji ataupun daripada segi kenaikan pangkat. Masing-masing ada jawapan mereka yang sendiri. Yang lelaki berkata yang perempuan cemburu, yang perempuan berkata lelaki kuat cemburu. Masing-masing tak mengaku. Ya, betul Fatih. Tapi biasanya orang kata lelaki ni dia cool sikit, dia tak kuat cemburu. Tapi kita nak tahu pandangan seorang wanita dahulu daripada Kila. Kila rasa biasanya yang lebih cemburu tu lelaki atau wanita? Aduh, kenapa Kila dulu? Sebab Kila seorang wanita di antara tetamu kita. Tadi kenapa orang tadi macam tak confident je apa yang dia cakap tu? Macam tipu di muka tu. Okeylah. Cemburu ni dia tak ada zaman dulu orang selalu menyalahkan perempuan. Orang selalu salahkan perempuan. Saja, repeat. Tapi zaman sekarang ni pada saya cemburu ni dia dua-dua, lelaki perempuan. Semua orang ada cemburu. Bagi saya cemburu ni kalau tak ada tu tak wujudlah satu hubungan tu. Suami isteri, keluarga, adik-beradik. Tapi bila ada tu kita tahu dia sayang, tapi janganlah berlebih. Okey. Itu daripada sudut wanita. Kita nak terus kepada Encik Amin sebenarnya cemburu. Jauh betul. Kita nak simpan dulu dua lelaki kita untuk kita tanya lebih lanjut. Okey, Encik Amin sendiri, untuk perasaan cemburu ni dia normal untuk manusia. Kita memang ada cemburu dekat kawan, anak. Kalau tak cemburu tu itu yang tak normal. Tapi macam mana kalau cemburu yang terlalu, yang kita rasa macam tak logik? Benda kecil pun kadang-kadang nak dicemburukan. Cemburu ataupun jealousy ni bermaksud basic emotion. Semua orang ada. Ya, betul. Di mana dia terdorong kerana antaranya sebab utama ialah insecure, fear and over concern. Kenapa saya sebut over concern? Sebab dia ada perkataan over tu. Concern tak salah. Tapi bila over concern, yang tu masalah. Sama juga, insecure ni normal. Tapi bila over insecure, jadi masalah. Fear pun tak ada masalah. Over fear. Masalah. Over fear tu masalah. Takut coronavirus, tak ada masalah. Tapi terlalu takut sampai memencikkan diri tak kontak orang langsung, kan nak buat video call pun tak berani, kan itu over fear. Itu psycho. Sebab tu ada juga yang berpendapat di kalangan psikologis, jealousy ni dia boleh sampai satu tahap masalah mental. Dipanggil ortho ataupun dipanggil delusional jealousy. Sampai jadi skizo lagi. Dia boleh sampai ke situ, kan. So kita kena hati-hati dengan jealousy ni. Walau bagaimanapun, just nak menyelit sikit apa yang Kila sebut tadi. Betul, lelaki dan wanita dua-dua ada jealous. Cumanya pandang sudut jealous ataupun punca jealous dia berbeza. Apa dia? Tanya orang lain dulu. Okey, kita pas-pas. Memandangkan Encik Amin dah sentuh mengenai sudut jealous dia. Kita nak tanya kepada Azan dan Kat. Biasanya kaum lelaki ni dia cemburu dalam topik-topik yang macam mana ataupun ke arah yang mana? Azan? Kenapa memandang jujur? Okey, mari kita londeh lah. Sebenarnya dia ada dua. Satu kita rasa macam kita punya. Kan? Itu possessiveness. Satu lagi dengki khianat. Dengki khianat ni sangat bahaya. Dia cemburu tak? Dia itu dapat. Ini dapat. Cemburu tapi benci. Dengki possessiveness pun bahaya juga sebab dia terlupa yang semua ni adalah milik Tuhan. Isteri pun Tuhan boleh tarik. Jadi kenapa nak marah? Kan? Tapi sakit. Satu lagi kita ada yang lebih baik lagi, cemburu rahmat. Bila suami itu cemburukan aurat isteri dia. Dia tak nak orang tengok anak-anak perempuan dia. Dia nak tutup. Itu
yang paling baik sekali lah. Which yang kita kalau boleh kita nak teruskan yang ada yang itulah sebab apa? Ada dulu macam ada orang cakap masa dating dulu nak I pakai seksi. Dah kahwin semua tak boleh. Bungkus habis. Itu kadang dalam bab selfishness sebab apa lelaki tu dia tetap minat dekat perempuan-perempuan seksi. Kan? Yang isteri dia bungkus simpan rumah, dia dah tak layan sangat. Itulah yang cerita tapi biasanya kalau ikut adat Islam memang ada jealousy tu untuk protect wanita. Itu memang kena teruskan supaya apa orang lain tak eye on anak-anak perempuan kita semualah kan. Tapi yang bahaya tu yang dengki khianat yang tak boleh orang lebih. Itu cemburu yang kena wipe. Susah. Uninstall lah. Tapi itu makin banyak sekarang. Dari dulu kan. Sama je. Maksudnya Azam melihat kepada positif dan juga negatif. Untuk Kat sendiri, kita percaya cemburu ni ada dekat sudut positifnya. Sangat banyak sebenarnya. Kita tengok orang tu lebih, kita rasa nak bersaing untuk jadi lebih baik. Macam mana Kat rasa dalam friendship, dalam mungkin anak-anak Kat sendiri? Dia macam ni lah. Itu statement dia. Itu boring. Keyword dia. Aku pun boleh buat. Dia orang happy, aku pun happy. Berbarang ke? Itu jealous. Lagi satu, saya ada satu sifat yang jealous terhadap macam saya tengok anak-anak saya jealous sebab dia dengan ex-wife saya dengan suami dia. Saya jealous bukan saya jealous yang jahat tau. Alah jealousnya dia orang bersama masa PKP ni. Kegembiraan dia orang tu kalau boleh nak. Kita lonely pula kan. Dan kadang-kadang kita pergi kadang-kadang anak-anak takut kita rasa jealous. So kadang-kadang kita pergi rumah dia, kita tengok tiba-tiba ada tulis nama anak-anak, nama mami, nama papa. Mendedi tak ada. Itu anak-anak rasa daddy jealous tapi tak ada. Sebenarnya kita okey. Kita okey. Tapi benda-benda macam tu yang ada kadang-kadang dalam hati tu tersebut but ni ada yang okey, ada yang tak okey. Nak sedapkan hati ke? Tak, bukan nak sedapkan hati sebab saya di satu situasi yang macam tu. Macam Kat nak jadi rapper dulu masa dia dulu orang-orang sana kalau datang KL meletup lagi. Eleh ni bukan setakat satu perkataan je, ekspresi yang ada banyak maksud ya. Sebab perbualan manusia dekat kedai kopi, dulu kedai kopi dulu. Masa zaman-zaman dulu sekarang grup WhatsApp. Kau ni sekarang grup WhatsApp ada ikon. Terbaru zoom. Maksudnya cemburu ni ada macam Fatin katalah ada sudut positifnya, ada sudut negatifnya, terpulang macam mana kita nak lihat dia. Tapi kita nak tahu juga apa pendapat orang ramai sama ada cemburu ni betul ke bukan selalunya bermaksud sayang. Jom kita dengarkan pendapat orang di luar. Cemburu tak semestinya sayang. Kadang-kadang pasangan kita tak suka tengok kita bahagia. Dia dengki dengan kita. Kesayang pun. Cemburu tu bukan tanda sayang. Tapi bagi saya cemburu tu macam tanda tak suka. Kalau cemburu yang sikit-sikit tu boleh maafkan lagi. Kalau dah cemburu banyak-banyak tu macam penyakit jiwa je. Tak semestinya kalau kita bagi isu adik-beradik, kita tak boleh nak cakap adik-beradik tu dia cemburu tanda sayang. Contoh macam abang dia cemburu tengok adik dia dapat kasih sayang lebih. Takkanlah disebabkan dia tengok adik dia dapat kasih sayang lebih, dia sayang adik dia kan, macam tak valid kan. Cemburu dan sayang tak ada kena-mengena. Kalau cemburu dalam adik-beradik tu bahaya. Ada yang sampai tikam belakang satu sama lain, tu bukan sayang namanya. Cemburu bukan tanda sayang. Cemburu ni boleh sampai tahap kita memukul orang yang kita sayang sebabkan psycho dan terlalu obses. Cemburu sampai boleh pukul orang yang kita sayang itu bukan kalau cemburu tanda sayang tau, itu dah lain ceritanya. Tapi memang research menunjukkan kesan jealousy dia boleh menyebabkan aggressiveness. Dia boleh menyebabkan kita keluar daripada sempadan normalisasi. Kita jadi agresif. Betul. Kerana terlalu bila over jealous dia sampai maki, sampai pukul, mencederakan kerana
over ataupun kalau bahasa Arab ghulu. Lepas tu menyesal. Betul menyesal. Lepas tu buat lagi. Okey. Sekarang ni banyak benda-benda yang cemburu yang terjadi dekat dalam social media. Yang kadang-kadang statement orang tu tak betul. Lepas tu orang yang rasa ini tuju kat aku ni. Kan? Lepas tu macam dia macam jealous dengan statement tu. Kenapa dia sayang orang ni? Aku ni macam mana? Kan? Okey, macam Kila sendiri, kita kan macam mak-mak kita dah momokkan kita cemburu tu sebab Momokkan sayang. kita? Macam dari kecil kan, macam dah ditanam. Ditakutkan? Macam tu. Tengah negeri momok ni hantu. Ya. Lepas tu betul ke boleh percaya ke benda tu yang cemburu tu sayang? Lepas tu baru kita fikir kenapa dia pukul kita, kenapa cemburu lebih sangat. Macam mana? Okey, kalau saya bercakap dari sudut zaman sekarang, bukanlah kita tak nak percaya apa yang mak kita momok-momokkan dulu tu, bukan. Tapi kita kena berpijak pada bumi yang sekarang ni. Sebab zaman dulu dengan sekarang lain. Macam zaman sekarang ni, saya cakap, Mak, bukan saya tak nak ikut apa yang Mak cakap, tetapi saya ni berjumpa dengan orang yang zaman sekarang ni. Zaman sekarang ni orang punya jealous lain macam. Kan macam dekat saya punya rumah tangga juga kita bincang dulu. Kan saya bekerja dari bidang ini, awak pun bekerja dalam bidang ini kan. Sebenarnya kalau nak cemburu tu pun ada je banyak. Siapa WhatsApp you? Siapa yang ini? Siapa sebenarnya kan? Tapi berbalik pada perbincangan suami isteri kan, kita bincang. Maksudnya kita bagi tahu honest, bagi tahu jujur dengan pasangan supaya tidak ada timbulnya perasaan cemburu tu. Ada orang yang masalahnya pergi keluar dengan ex-boyfriend walaupun bekerja sekali, tak bagi tahu. Lepas tu bila kantor bergaduh. Bila gaduh tu dah sampai melagat ke pukul lah semua-semua kan. Sebenarnya nak elakkan cemburu ni bagi saya bagi saya sendiri kena jujur, kena berterus terang. Walaupun berterus terang tu sakit tapi kena berterus terang. Okey. Wow, macam tu. Kalau Azan, saya nak tanya sebagai seorang ayah lah kan. Bila dengan anak-anak ni, anak-anak kuat cemburu kalau ayah kata manjakan seorang, tak manjakan seorang lagi. Bagaimana Azan menghadapi ataupun tak bagi anak cemburu lah. Especially anak nombor 2. Especially anak nombor 2. Susah nak satu family ataupun satu adik-beradik itulah, satu kumpulan adik-beradik tu susah yang tak ada langsung penyakit pelik ni lah. Sebab kadang-kadang ini dalam ni benda ni sebenarnya asalnya tak ada apa-apa, tapi dia dipikir-fikirkan, dia ulang-ulang fikirkan benda tu sampai benda tu ada. Kadang-kadang dalam 5 orang adik-beradik tiba ada seorang yang cakap, my parents tak sayang I. I lah kambing hitam. Ni benda yang orang cari alasan sebenarnya. Kita kadang-kadang, saya pun pernah buat macam tu kan. Cerita betul ke? Memang masyarakat ni. Awak sendiri ke? Saya pun pernah buat macam tu kan dulu. Kita semua pernah. Sebab jumpa cousin-cousin yang loser je semua. Kita lah kambing hitam. Tapi sebab dia geng dia. Sebab kita sendiri waktu yang parents suruh macam ni, semua buat kecuali kita. Ada lagi tegak sikit tu. Mak cakap, okey, tak boleh nombor 10. The first exam, Mak nombor 10. Bangga lah tu, nombor 10. Faham tak? Jadi, ni konsep kambing hitam ni, dia benda yang dipupuk tau. Dia sebenarnya tak apa ada, tapi ada tukang bakar. Macam, I check dengan anak yang macam tu cakap, siapa cakap macam ni? Group of friends dia cakap. Depa ada saling menasihati dia. Kau rasa memang dia tak sayang. Lagi-lagi zaman WhatsApp ni. Sebenarnya benda tu parents ni susah nak buat macam tu. Ada tapi kalau contohnya dia ni buat hal dalam seminggu 10 kali, memang dia je lah kena. Memang kau. Lepas tu dia cakap, memang akulah yang paling dibenci. Tak, kau buat hal. Tu je. Jangan buat hal. Sebab biasanya kalau yang buat hal ni dia yang paling berjaya. Dia yang paling berjaya. Experience, pengalaman kan? Cakap di sini. Sebab biasanya anak yang buat hal ni dia macam diketepikan, lepas tu mak atau ayah tak sayang awak, saya sayang dia ni, saya sayang anak kedua, ataupun dia bagi ada dia setengah tu macam dia banding-banding tu memang tak jealousy. bagus lah. Kalau parents tu tengok macam yang ni, cuba buat macam ni. Sebab some parents dulu buat macam tu, cuba jadi macam abang dia je. Kalau benda tu hurtful lah kan. Kita try to avoid buat benda macam tu lah. Sebab orang walaupun dia tak terima waktu ni, tapi benda tu masuk dalam subconscious mind dia tau. Dan benda tu duk makan dia. Dan kadang-kadang benda tu surface waktu dia dah umur 20, 25.
letup. Ya, Jadi kita betul. nak elakkan, sebagai parents kita kena lebih bertanggungjawab lah dalam Main kita punya peranan. muhasabah diri every night. Aku buat macam ni ke anak-anak ke. Okey, kita nak tahu macam Kat kan dalam Rafiq sendiri ada tak cemburu dan Ayuh. sekarang Ada. antara kawan-kawan? Asal tak nak sebilik dengan aku. Sebab awak Kalau ni travel salah je. soalan je nanti dia bergaduh nanti. Tak apa, sebab kita tengok apa yang positifnya dekat Rafiq ni sampai sekarang. Betul. Touch wood. Bonding friendship tu sangatlah mungkin boleh dicontohi. Sebab kita ada cemburu. Itu sebab bonding dia kuat. Sihat. Cemburu sihat. Sebab kadang-kadang bila duduk touring bilik macam Azan cakap. Azan mesti bilik dengan Hussein. Kat mesti bilik dengan Mot. Kadang-kadang Zain kan. So benda-benda ni yang akan aku ni kalau Azan tak nak duduk dengan bilik dengan aku. Kadang-kadang kita terpaksa letak Azan dengan Mot. Saja letak. Dia tak betul. So benda-benda sini yang berlaku. Lepas tu lagu. Hantar lagu aku macam tak dilayan. Asyik lagu korang. Benda-benda ni normal tapi kita orang end up kita orang buat sekali. Mula-mula tu mungkin daripada Azan. Lepas tu Azan letak je. So ada Boleh tak buat macam ni? Boleh tak buat macam ni? Lepas tu ada masuk kita buat macam ni. So kita orang selalu saling buat benda yang komplimen terhadap kerja kita. Dan kerjaya seorang-seorang pun lain. Dan Mot ada kerjaya dia yang dia nak fikir lagi, biarlah kau jealous kat kerja kau ni daripada jealous kat sini. Ada few times so jealous lah being in a group kan. Itu saya kira cemburu yang macam comel lah kan. Boleh lah Ada harapan kan. lah, ada harapan. Kan Encik Amin, kalau kita lihat perasaan cemburu ni, dari tadi kita asyik berkata yang ada positifnya, ada negatifnya. Bagi Encik Amin, bagaimana seseorang boleh menggunakan perasaan cemburu ni sebagai sesuatu yang positif untuk menaik taraf diri mereka, untuk membantu mereka dalam hidup? Okay, sebelum saya jawab soalan tu, saya pergi yang soal pokok. Adakah jealous ni tanda cinta? Rupanya ada research tahun 2015 dipublish dekat India Times, ditulis oleh Pooja Bedi. Dan dia tulis, dia kata jealousy is not a sign of love. Dia kata jealousy ni tak semestinya tanda cinta. Sebab kerana jealousy ni lah kadang-kadang kita terdorong untuk membuat dengan izin perkara-perkara yang bodoh. Perkara-perkara yang irrational. Sebaliknya jealousy yang baik, namun demikian dia kata jealousy ni ada dua jenis. Satu jealousy untuk yang positif, satu jealousy yang negatif. Yang negatif yang kita bincang tadi lah. Yang positif ni rupanya kalau Azan sebut tentang rahmat, dalam Quran sebut fastabiqul khairat. Kita berlumba buat kebaikan. Contohnya saya tengok Kat dia sedekah RM50. Tak jadi aku sedekah 100 lah. Kita berebut untuk buat benda baik. Kan? Azan contohnya dia buat dia pergi sembahyang jemaah subuh dan zuhur. Tak boleh ni aku kena pergi subuh, zuhur dan asar. Nampak kita benda tu jealous. Tapi jealous ke arah yang baik. Dengan syarat kita tak menyakiti orang lain. The moment kita sakiti orang lain walaupun benda baik pun jadi jahat juga. So jealousy ni kena make sure macam mana nak terjemah jadi kebaikan. Kita kena ada win-win mentality. Contoh kalau bukan PKP saya boleh buat. Dalam program-program training saya buat, saya suruh peserta salam dan saya kata siapa banyak tarik dia menang. Dia punya tarik macam nak gaduh. Saya kata siapa banyak tarik, maknanya dua-dua boleh banyak. So bila kita tolak, kawan kita tarik. Bila kita tarik, kawan kita tolak. So jadi gini. So bila dua-dua banyak, maka dua-dua menang. Tapi kenapa dia tarik macam nak gaduh? Sebab dia ada mentality win-lose. Untuk aku menang, kau kena kalah. Untuk aku naik, kau kena jatuh. Untuk aku untung, kau kena rugi. Maka dia mulalah bomor-bomornya. Kerana apa? Win-lose. Bila win-lose, datangnya hasad. Bila hasad, habis lah. Itu yang datang momok tu. Itu yang momok. Mungkin secara ringkasnya Cik Amin boleh concludekan ataupun bagi tahu orang ramai yang sebenarnya cemburu tu boleh tapi jangan berlebihan, jangan memudaratkan perasaan pasangan ataupun orang di sekeliling dan ambil sebagai satu yang positif. Pertama, cuba pupuk mentaliti menang-menang. Kedua, hiduplah dengan memberi, jangan fikir apa kau dapat je. Salah satu cara ialah pergilah sekali-sekala tengok orang susah. Kan, pergi rumah anak yatim, pergi rumah orang tua, pergi tempat-tempat gelandangan, tolong. Sebab dengan tolong tu kita ada rasa sifat memberi. Dan paling utama sekali,
banyakkan berdoa, dan salah satu doa yang powerful ialah kita baca suratul Falaq. Dalam surah Falaq tu hujung sekali kita sebut min syarri wa min syarri hasidin iza hasad. Dan kita minta jauh daripada makhluk-makhluk yang pendengki yang menyakitkan orang lain. So minta jauh, dan kepada semua penonton, jom kita tanamkan dalam hati kita, jangan fikir menang kalah, fikir menang-menang. Biar aku puas hati, orang lain puas hati, aku gembira, orang lain pun gembira. Okey, kesimpulan yang saya rasa cukup padat yang memberi impak lah. Kita jangan selfish sangat. Kalau nak cemburu pun kita fikirkan orang lain supaya dua-dua boleh menang dalam situasi itu. Baiklah, terima kasih kami nak ucapkan kepada Kila, Azan, Kat dan juga Encik Amin atas perkongsian hari ini. Kalau boleh kami nak teruskan perbincangan tapi telah masa mencemburui kita. Tak apa, hari ini cuti. Hari ini cuti. Tak apa, kita berteruskan lagi sejam. Okey. Produser kami mungkin tak bagi kita teruskan. Apapun kita akan berehat sebentar, kembali selepas ini. Wanita hari ini. Terima kasih kerana terus bersama kami dalam Wanita Hari Ini. Macam-macam sebenarnya perkongsian mengenai topik kita hari ini, cemburu belum tentu sayang. Okey, kita nak beralih arah sikit untuk kita bersama dalam segmen tajaan. Kita nak bersama dengan Nur Atira Samsudin, Pegawai Pemasaran Jamu Jelita di talian ketika ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar Fatin? Baik, Alhamdulillah. Atira sihat? Sihat, Alhamdulillah. Selamat Hari Raya. Okey, apa yang menarik nak dikongsikan Jamu Jelita hari ini? Okey, terima kasih Fatin. Assalamualaikum buat semua penonton Wanita Hari Ini. Selamat sejahtera dan selamat menyambut Hari Keputusan yang di-Pertuan Agong. Okey, hari ini Fatin dah tahu sekarang orang tengah bercuti dan pasti ramai yang sedang menyaksikan siaran langsung Wanita Hari Ini. Jadi hari ini Ata nak berkongsi dengan anda yang mana hari itu terlepas nak beli produk Pinky Plus dan Putih Mulus kerana kehabisan stok. Berita baik buat semua yang menyaksikan kami hari ini. Kami telah restock produk Pinky Plus dan Putih Mulus, jadi berdapatkan segera di kios kecantikan atau kedai jamu. Dan yang Fatin, buat mereka yang mencari produk yang tak percaya sekarang ramai ada masalah kulit. Saya cari produk yang bersesuaian untuk diamalkan. Mereka yang ada masalah kulit jeragat, jerawat, kulit kusam, tanda kulit tidak sekata, Fatin tak nak kongsi dengan mereka, boleh amalkan produk Putih Mulus ni, yang mana jaminan daripada Atira ramai yang dah amalkan dan berkongsi tentang maklum balas produk ini. Kalau amalkan konsisten, betul-betul jaga makan, jaga pemakanan kita, insya-Allah penggunaannya merawat masalah kulit anda. Okey, apa antara ramuan yang terkandung dalam produk itu, Atira? Okey, untuk Putih Mulus, kita merumuskan menggunakan bahan-bahan yang terbaik daripada buah-buahan premium bermutu tinggi, special untuk merawat kulit mereka yang bermasalah. Sebab kita tahu dengan cuaca Malaysia yang tidak menentu ni dan cara pemakanan kita yang penuh dengan makanan berminyak dan sebagainya, hal ini boleh menyebabkan muka kita naik jerawat. Dan kalau kita tak jaga kulit, tak pakai sunblock, sinaran UV boleh menyebabkan jeragat dan macam-macam masalah kulit lain lagi. Okey, dan untuk produk seterusnya Fatin, hari ini special sebab Atira juga membawa produk daripada rangkaian Pewat, iaitu produk Pewat Fiber. Jadi sementara tunggu VT dimainkan, Atira nak cakap kepada anda yang mana sekarang masih pergi untuk orang kata apa, pergi melawat ke rumah yang untuk Hari Raya kan Fatin kan, pergi rumah saudara-mara dan kita jamu macam-macam jenis makanan. Dan Ata percaya ramai yang kadang-kadang tu makan macam-macam tapi selalu tersimpan lama sangat dalam perut tu, tak membuang Fatin. Jadi Ata faham isu macam tu, dan produk Pewat Fiber ni walaupun di bawah rangkaian Pewat, berbeza fungsinya, yang mana kehebatan Pewat Fiber ni adalah untuk mereka yang mahukan berat badan ideal dan juga bentuk badan menawan. Boleh jadi kita ni susah nak dapat berat yang kita idamkan sebab kita ada masalah perlawasan. Ramai tak tahu benda ni. Jadi yang mana ada masalah makan macam-macam, tersimpan sampai 3-4 hari, tersimpan sampai seminggu. Dan ini juga punca kenapa kita kadang-kadang badan jadi lesu, tubuh jadi malas, perut tak selesa. Kadang-kadang Fatin ada yang sampai mengeras, macam nak duduk pun tak sedap kan dan sebagainya. Jadi buat anda yang mengalami masalah macam ni, boleh amalkan Pewat Fiber selepas makan berat. Dan seperti DVT, tengok nak kahwin pun perlu kita ni ada berat badan baru pakai baju pengantin cantik. Jadi kita kena amalkan cara makan yang sihat, kita kena bersenam dan jangan lupa amalkan Pewat Fiber sejurus lepas makan berat untuk bantu dengan sistem pengadaman dan bantu agar anda dapat lebih badan, lebih mudah berfashion dan lebih berkeyakinan diri. Okey, Atira, kita nak tahu juga proses pembuatannya macam mana?
Okey, untuk semua produk jamu jelita memang kami merumuskan produk kami dengan orang kata apa kilang di bawah kategori GMP, Good Manufacturing Practice. Jadi anda tak perlu risau, pembuatannya yakin bersih, diyakini pengguna, yang mana kami memang formulasi produk khusus untuk memberi kebaikan kepada pengguna yang membeli produk kami. Seperti produk ketiga ni iaitu Pearl White Coffee. Hari ini memang istimewa khusus untuk penonton wanita hari ini. Ada bawakan produk rangkaian Pearl White saja, yang mana Pearl White Coffee ni mereka yang sukakan perisa kopi dan mahukan kulit yang cantik, pagi-pagi selalu mengantuk dekat office. Kan, jadi kita boleh minum white coffee ni yang mana penggunaannya untuk stamina, untuk kecergasan dan juga untuk kulit. Jadi bauan aroma kopi ni belum ada di pasaran. Minuman kopi yang mengandungi acerola cherry, ada astaxanthin, ada ekstrak tomato, tapi masih mengekalkan bau kopi asli yang pasti memikat hati anda dan cukup terbaik buat kulit dan kesihatan tubuh badan anda. Dan berharga pun cukup murah, Fatin, RM32.90 sahaja. Kat mana mereka nak dapatkan produk tu, Atira? Okey, terima kasih untuk soalan ni. Senang sahaja. Boleh terus dapatkan produk kami di kios kecantikan, di kedai jamu atau pembelian secara online. Dan untuk produk terakhir hari ini, ini adalah jas tradisi wanita yang ada kira para wanita di luar sana pasti tahu bahawa produk ini bukan asing lagi di pasaran dan kami memformulasikan menggunakan rumusan ataupun buah-buahan ataupun herba yang cukup sinonim dengan wanita seperti manjakani, kacik Fatimah, akar serapat. Dan para isteri yang ada masalah zaman wanita, anak dara yang ada masalah kitaran bulanan tak lancar ataupun keputihan, dan para ibu-ibu yang selalu kelesuan, keletihan. Dalam ini ada ekstrak dongkuai yang Fatin yang baik untuk beri tenaga, stamina dalaman dan juga luaran wanita. Dan berharga cuma RM35.90 saja, yang ada kira semua orang pasti tahu bahawa produk jamu jelita memang berkualiti dengan harga mampu milik ya Fatin. Okey, itu harga. Macam mana pula kalau pengguna ingin mendapatkannya? Okey, sebenarnya secara ringkasnya saya nak share kepada anda yang mana mahukan tubuh badan yang menawan, kulit yang cantik, yang tiada masalah, bebas cela, anda boleh cuba produk White Putih Mulus kami yang mana penggunaannya boleh diamalkan lelaki dan wanita, berharga cuma RM38.90. Sesuai untuk mereka yang ada masalah jerawat, jeragat, kulit kusam dan yang mahukan bentuk badan menawan, berat dalam kategori indeks sihat, boleh amalkan White Fiber berharga RM38.90. White Coffee untuk tenaga dan kulit anda berharga RM32.90. Jus tradisi wanita, jus kesihatan untuk wanita berharga RM35.60. Untuk sebarang pertanyaan dan konsultasi boleh terus hubungi 019-307-1289 atau ulangi 019-307-1289. Follow IG kami Jamu Jelita Official. Dapatkan produk Jamu Jelita di secara online di www.jombai.my, di Shopee dan belian di kios kecantikan kedai jamu dan juga Okey, terima kasih Atira atas perkongsian itu tadi dari Jamu Jelita. Baik, kita nak berkongsi selepas ini kita nak bersama dengan Sugi sebentar nanti, tapi sebelum itu kita nak berhenti rehat seketika hanya di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami di Wanita Hari Ini. Dan sedar tak sedar Fatin, kita dah pun sampai di penghujung siaran hari ini. Dan kami berharap perkongsian kami hari ini iaitu cemburu belum tentu sayang banyak memberi anda manfaat. Ada yang berkongsi di laman Wanita Hari Ini berkata yang tak adalah cemburu sangat, just caring and protective. Caring dan protektif tapi ada limitnya dan juga ambil pendekatan untuk lebih ke arah ke positif. Dan esok apa yang menarik Sugi? Bukan kami, Fatin, Fahrin dan juga Rina akan kembali dengan satu topik yang cukup menarik iaitu menu masakan kukus atau steam. Saya kalau masakan kukus dan steam Fatin, saya suka tofu steam. Dimsum? Dimsum bolehlah kalau vegetarian. Okey, kalau kita tengok esok apa yang menarik bersama saya, Rina dan juga Fahrin. Jumpa lagi esok. Jaga diri. Terima kasih. Bye-bye. Menyambung warisan Sri Kanji dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati, tunggak keluarga kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata wantanya, usahawan ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya, dihormati, disayangi, disanjungi.
aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandidia. Lemah lembut baik budi pekerti, tapi sekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati ibu istri.